اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوانها كل العباد، وعم نوانها كل العباد، وعم نوانها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا الله الله، تنال الشمس منه والبدور الله الله. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدور الله الله. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر
سيدنا النبي قمر الله الله وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. خير البرية الله نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية. خير البرية الله نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية. يا بحر فضل الله وتاج عدل جد لي بوصل قبل المنية جد لي بوصل يا طه قبل المنية. خير البرية الله نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية. حاشاك تغفل الله عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شاجيا يا خير مرسل يا طه ارحم شاجيا. خير البرية الله نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية. كم ذا أنادي الله يا خير هادي قصدي مرادي عطفا علي قصدي مرادي يا طه عطفا علي. خير البرية الله نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Pertamanya saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua yang mengikuti Rauhah Asar, anjuran Pusat Pengajian Ruak Jawi dengan kerjasama daripada pihak Mak Tahfiz Al-Imam Syafi'i Matis Ulu Kelang yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Ini bacaan kedua bagi kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi, iaitu nazam berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Di sini disediakan kah? Kalau yang baru nak start, disediakan PDF ni ada. Ada dalam ni. Kalau boleh share dalam dia punya komen. Agak komen kalau ada yang masih belum download lagi. Baik, kita mula dengan muqaddimah. Kita dah baca muqaddimah bagi kitab. Sekarang kita masuk muqaddimah dalam nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi yang Maha Esa, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Jadi ini dibaca dengan bahar rajas. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Segala puji bagi yang Maha Esa, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Selawat salam buat junjungan mulia Sayyidina Muhammad Rasul tercinta. Sayyidina Muhammad Rasul tercinta. Jadi baca macam saya baca. Juga buat keluarga dan sahabat dan tabi'in yang tak pernah kenal penat, menyebarkan ajaran Nabi yang mulia, buat panduan umatnya yang tercinta. Jadi ini muqaddimah bagi nazam Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi. Jadi di sini ada bismillah, mana disebutkan dalam hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta' atau abtar atau ajzam. Dan dia disebutkan juga pujian bagi Allah, ini alhamdulillah, ini segala puji bagi yang Maha Esa. Dan juga selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bait ini ada bara'atul istihlal. Kenapa? Karena disebutkan pada bait yang keempat, menyebarkan ajaran Nabi yang mulia, buat panduan umatnya yang tercinta. Jadi ini ada berkait dengan pengajaran dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bila disebut buat panduan umatnya yang tercinta ini juga padanya terdapat adab yang mana diutuskan para sahabat dan para tabi'in mengajarkan ajaran tersebut kepada kita semua sampai ke waktu sekarang. Tamam. Masuk pada fasal. Fasal pada menyatakan tentang kelebihan ilmu dan ahlinya. Jadi selesai kita belajar kitab Isbalul Aman fi Tarjamati wa Ta'liq ala Bughyatil Ikhwan wa Riyadatis Sibyan, berkenaan pendidikan anak-anak. Maka sesuai untuk kita baca Fathul Muta'ali ini, kerana ianya berkait dengan adab yang saya saringkan daripada kitab-kitab yang muktabar. Antaranya kitab yang saya sebutkan dalam muqaddimah. Pada muqaddimahnya saya telah sebutkan berkenaan dengan kitab mana yang saya ambil jadi sebagai panduan bagi mengarang kitab Fathul Muta'ali ini. Baik, jadi kita tengok pada isinya. Pada bait yang kelima, tuntutlah ilmu wahai para saudara. Ini kewajipan buat kita semua. Kerana dalam hadis disebut utlubul ilma, apa kata Nabi SAW? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam riwayat wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ada kalam yang disebut
oleh bukan Nabi SAW, tapi kalam ini kalam yang benar maknanya. Ini utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Rupanya bukan hadis Nabi SAW, tapi perkataan tadi benar, menunjukkan bahawa kita perlu menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi di sini disebut tuntutlah ilmu wahai para saudara. Ini kewajipan buat kita semua. Dengan ilmu kita menjadi mulia, dapat membezakan kita dengan kera. Jadi dengan ilmu yang memuliakan dan menjadikan kita ni tinggi di sisi Allah Ta'ala adalah dengan ilmu. Kenapa? Karena kata Imam Zarnuji radhiyallahu ta'ala anhu, yang membezakan kita dengan binatang adalah ilmu. Karena binatang dengan kita pada hayawaniyah ini ada ishtirak. Nah, ada persamaan di antara kita dengan binatang adalah pada apa? Pada hayawaniyah. Yani dzul hayah. Nah, wa yataharrak bil iradah. Itu makna bagi hayawan. Hayawan apa dia maksudnya? Yani apa ni, dzul hayah yataharrak bil iradah. Yani yang mempunyai nyawa dan kemudian bergerak dengan kehendak. Maka yang membezakan ada sifat-sifat yang mushtarak di antara kita dengan binatang-binatang yang lain. Antaranya keberanian. Berani bagi kita ada, harimau pun berani. Kalau kata kuat, kekuatan pun adalah benda yang istirak di antara kita dengan binatang. Kasih sayang. Nah, seorang ibu kasih kepada anaknya. Binatang juga begitu, kasih kepada anaknya. Faham? Jadi, kesemua sifat-sifat tadi, itu sifat yang kita berkongsi dengan binatang. Faham? Cuma yang membezakan kita dengan binatang ada qadru zaid. Ada benda yang ditambah oleh Allah kepada kita. Iaitu benda yang membezakan kita dengan binatang. Iaitu al-aql. Akal yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan akal ini akan menjadi matang dan menjadi baik penggunaannya bila mana disadurkan dia dengan ilmu. Karena tu seorang yang mana menyibukkan dirinya membina sesuatu yang menjadi persamaan di antara dia dengan binatang. Maksudnya al-qadru al-mushtarak di antara dia dengan binatang. Maksudnya dia menambahkan dia tidak menambahkan kelebihan apa-apa pun sebenarnya. Contohnya seorang yang sibuk dengan membina badan sehingga badannya jadi kuat. Nah, otaknya mau berketak-ketak, perutnya berketak dan kemudian otaknya besar dan sebagainya. Tetap dalam keadaan yang walaupun dia bina macam tu sekalipun, dia menghabiskan masanya sepanjang masa dengan membuat perkara tersebut tanpa mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tetap dia tidak akan boleh lawan dengan gajah. Walaupun gajah tak masuk gym, tapi tetap gajah lebih kuat daripada orang yang mana masuk gym sehari sampai 7-8 jam. Tamam? Jadi kerana tu kita kena, yang sepatutnya bagi seorang yang ada akal dan kemudian dia berfikir dengan perkara yang mendapatkan faedah bagi dirinya, maka dia akan menambahkan sesuatu yang tidak ada pada binatang yang lain. Iaitu apa dia? Ilmu. Sebab tu saya sebut di sini, dengan ilmu kita menjadi mulia, dapat membezakan kita dengan kera. Jadi kera ada tangan, kera ada kaki, muka pun lebih kurang ya, tengok kan. Tapi beza dia apa dia? Beza dia kita adalah manusia. Dan manusia ni dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan ilmu. Karena itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, apa dia? Allah Ta'ala sebut, syahidallah annahu la ilaha illahu. Nanti akan disebutkan ayat tadi. Syahidallah annahu la ilaha illahu wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah. Baik. Sayyiduna Adam dimuliakannya dengan ilmu hingga sujud malaikatnya. Nah. Sayyiduna Adam dimuliakannya dengan ilmu hingga sujud malaikatnya. Baca macam tu. Nah. Jadi esok insya-Allah nanti Azra'i akan mula qasidah dulu. Qasidah lagu dulu ni. Nah. Sebelum start tu qasidah dulu. Tapi berlatih dulu. Berlatih lagu lain boleh. Ini kena berlatih dulu lah. Saya takut baca silap. Baca macam yang saya baca. Jadi saya baca dulu. Esok baru Azra'i akan baca balik. Nasyidkan balik lagu tu. Dengan lagu Bahar Rajas lah. Dia sama macam Bahar apa ni, Akhiratul Awam.
sama dengan apa ni, orang panggil apa? Manzumah Baiquni. Sama aja, sama macam Alfiyah Ibn Malik. Sama. Jadi dengan ilmu hingga sujud malaikatnya. Ilmu itu penyelamat di dunia. Baik, Sayyiduna Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu, sehingga malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Diarahkan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, dan disebut dalam surah Al-Baqarah. Yang ke-8, ilmu itu penyelamat di dunia, di akhirat pasti beroleh bahagia. Bukti ilmu sesuatu yang berharga diminta oleh baginda tambahannya. Karena Nabi SAW tidak meminta tambahan umur. Nabi tidak meminta tambahan harta. Tapi Nabi minta kepada Allah Ta'ala tambahan ilmu. Nah, iaitu Nabi mengatakan, Allahumma zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Ini doa Nabi kita Muhammad SAW. Menunjukkan betapa besar dan mulianya ilmu, kerana Nabi memintakan tambahan. Karena seorang tidak akan minta satu itu sebagai tambahan, melainkan kerana perkara tadi mulia. Dan baginda Nabi SAW adalah sebaik-baik penasihat kepada umat, maka Nabi tidak akan memberikan petunjuk, melainkan kepada perkara yang terbaik. Maka Nabi meminta dengan tambahan ilmu, maka sangat ajaiblah kalau kita meminta dengan tambahan yang selain daripada ilmu tersebut. Karena itu, orang yang ada hartanya banyak, tapi tidak ada ilmu, maka hartanya akan rosak. Orang yang ada umurnya panjang, tapi tidak ada ilmu, maka umurnya tadi akan disia-siakan. Tapi kalau ada ilmu, maka hartanya nanti akan digunakan pada tempat yang sepatutnya. Dan kalau ada ilmu, umurnya nanti akan dimanfaatkan dengan sebaiknya. Faham? Baik. Bukti ilmu sesuatu yang berharga diminta oleh baginda tambahannya. Cukuplah tentang kemuliaannya, si jahil gembira dinisbahkannya. Jadi cukuplah kemuliaan ilmu itu dan ketinggiannya tadi, ditunjukkan ketinggian ilmu tersebut dengan apa? Dengan si jahil gembira dinisbahkan kepada ilmu. Ini adalah seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan sedemikian. Kerana orang yang mana jahil, kalau mereka disebut si jahil, maka mereka akan marah. Walaupun hakikatnya itu. Tapi kalau disebut kepada orang-orang yang jahil bahawa kamu ini alim, kamu ini orang yang ada ilmu, kamu ini ustaz, kamu ini kata, maka mereka akan gembira dengan gelaran tersebut. Ini buktinya apa? Buktinya bahawa seorang tadi akan gembira dinisbahkan kepada ilmu, dan hatta yang jahil pun tidak mau dirinya dinisbah kepada jahil. Kepada bodoh. Tamam? Jadi ini sudah cukup, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menunjukkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan ilmu. Tamam? Baik. Kemudian ilmu perhiasan buat ahlinya, kemuliaan anugerah darinya. Maka ilmu ini adalah perhiasan buat orang yang mempunyai ilmu, dan ianya adalah kemuliaan, dan ianya merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana dia anugerah daripada Allah, dan bila saya sebut di sini kemuliaan anugerah darinya tadi kembali kepada Allah. Nah, jadi bila dia anugerah daripada Allah, maka yang patut kita letakkan syukur tadi kepada siapa? Kepada Allah. Dan kena gunakan ilmu tadi pada jalan Allah, kerana dia adalah anugerah daripada Allah. Jadi makna anugerah di sini apa dia? Hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada zahirnya orang tadi menuntut ilmu dengan kasb, yakni dengan usaha dan sebagainya, tapi tetap ianya tidak akan didapatkan oleh seorang tadi melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana dia memahami tentang perkara tersebut, maka setiap kali dipuji diri dia, maka dia akan memandang hanya kepada Allah, pemilik ilmu yang hakikah. Tamam? Kerana ilmu anugerah daripada Allah Ta'ala. Kerana itu Sayyidina Sulaiman alaihi salam diberikan oleh Allah ilmu, diberikan oleh Allah Ta'ala dunia dan isinya dikuasai oleh beliau. Baginda Sulaiman alaihi salam menguasai jin dan manusia dan binatang dan seluruhnya. Tetap dia mengatakan bahawa liyabluwani aashkur am akfur.
diuji aku, adakah aku akan bersyukur dengan nikmat Allah ataupun aku akan kufur dengan nikmat tersebut. Maka seorang yang mana memahami bahawa ini adalah anugerah daripada Allah, maka mereka tidak akan leluasa dan juga tidak akan sombong ketika dianugerahkan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Tamam? Baik. Ulul ilmi itu gelar yang mulia. Ini gelar bagi orang-orang yang mulia ini, digelarkan mereka ulul ilm. Disertakan mereka dengan anbiya. Apa makna bait ini? Ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Kata para mufassir, dalam bait ini adalah syarahan daripada tafsiran para ulama terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bila Allah Taala mengatakan syahidallah annahu la ilaha illahu wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi dalam ayat ni Allah Taala mengatakan yang bersaksi bahawa Allah itu adalah Tuhan. Siapa yang mensaksikan bahawa Allah Taala itu Tuhan? Allah sendiri. Hu. Nah. Kemudian siapa? Wa malaikatuh. Kemudian para malaikat Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahawa bahawa Allah Taala adalah Allah. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang menjadikan alam. Kemudian siapa lagi yang bersaksi bahawa Allah Taala Tuhan? Ulul ilmi qa'iman bil qist. Yakni para ahli ilmu. Maka ini adalah gelar yang mulia kepada para ahli ilmu. Orang yang dinisbahkan kepada ilmu. Kenapa? Kerana disertakan mereka dengan anbiya. Kerana dalam ayat ini tak disebutkan bahawa para nabi bersaksi, tapi disertakan mereka dengan satu sifat, iaitu ulul ilm. Kerana para anbiya adalah manusia-manusia yang berilmu, yang paling alim pada zaman mereka diutuskan. Nah, dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketua kepada para anbiya dan orang yang paling berilmu yang Allah Taala utuskan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala. Maka disertakan para nabi dalam menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Disertakan mereka bersama dengan dengan ulul ilm. Maka bermaksud di sini para anbiya, para salihin, para ulama, termasuk sifat mereka tadi apa dia? Ulul ilm. Maka ini adalah gelar yang mulia yang Allah Taala berikan kepada para ahli ilmu, kerana mereka disertakan bersama dengan para anbiya dalam gelaran tersebut. Jadi gelaran tadi disertakan bersama dengan mereka. Tak dengar ni kenapa? Dia kata tak dengar. Betul ke? Tak ada orang komen pun. Ni orang pertama komen. Tak dengar. Kenapa tak dengar? Tuk suara kot. Saya nak dengar. Dengar? Tutup mic kot. Dia tutup dalam suara tu, buka suara dia kuat sikit. Dengar. InsyaAllah. Kalau tak dengar juga tu, istighfar. Muak pendek kot. Baik, yang ketiga. Mereka bagai bintang yang gemerlapan, menerangi buat dua kegelapan. Dengar dah. Saya baik dengar. Tu, buka dengar habis. Takut muak pendek kot ni. Mereka bagai bintang yang gemerlapan, menerangi buat dua kegelapan. Jadi para ulama, para ahli ilmu, para anbiya, yang mana para anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ahli ilmu, mengatakan apa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah warisnya para nabi. Dan para nabi diutuskan oleh Allah Taala kepada umat pada zaman mereka untuk apa? Untuk menerangkan umat Nabi Muhammad, umat tersebut daripada dua kegelapan. Begitu juga para ulama yang merupakan pewarisnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, maka mereka juga diutuskan untuk menerangi umat ini daripada dua kegelapan. Apa dia kegelapan tersebut? Yang pertama, kejahilan, kezaliman dihapuskan, dimusuhi si jahil dan juga syaitan. Jadi apa dua kegelapan tadi? Dua kegelapan tersebut disebutkan dalam bait yang seterusnya. Bait yang ke-14. Iaitu yang pertama, kegelapan jahil. Dan kegelapan jahil tidak akan hilang melainkan dengan ilmu. Dan kemudian jahil tidak akan hilang melainkan diajar oleh guru.
Karena seorang yang masih lagi tidak belajar dengan guru dan tidak dibimbing oleh seorang guru, maka kejahilannya akan bertambah. Dia bukan hilangkan kejahilan. Kalaupun dia mendapat maklumat yang banyak, dia tidak menambahkan ilmu. Dia hanya menambahkan maklumat sahaja. Karena itu, para masyayikh kita khususnya Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala selalu memberikan peringatan tentang perbezaan di antara ilmu dan maklumat. Nah, maka orang yang belajar dengan sendiri, tidak belajar dengan guru dan sebagainya, mereka bukan mengeluarkan diri mereka daripada kejahilan. Nah, mereka menambahkan lagi kejahilan tersebut. Malah akan semakin inat, semakin buruk akhlaknya kalau hanya membaca tidak dibimbing oleh guru. Itu betul perbahasan peribahasa Melayu kita sebut betul. Peribahasa kau no? Membaca jambatan ilmu peribahasa ke tu? Tu bukan peribahasa no. Simpulan ke tu? Membaca jambatan ilmu tu simpulan. Kalau dia macam kata nasihat ya. Cek balik. Membaca jambatan ilmu. Dia tak kata membaca itu ilmu. Nah, membaca itu hanya jambatan saja. Maksud salah satu alat saja untuk ilmu. Maka perlu kepada apa? Perlu kepada alat yang lain. Perlu juga kepada pembantu yang lain untuk menyampaikan kepada ilmu. Iaitu apa di antaranya elemennya? Guru. Jadi itu menerangi buat dua kegelapan. Apa dia kegelapan pertama? Kejahilan. Yang kedua, kezaliman. Dihapuskan. Yang kedua, kegelapan zalim. Zalim ada dua. Ada zalim dengan makna zalim tadi kufur. Ada zalim dengan makna zalim tadi menzalimi dirinya sendiri. Tamam. Kedua-dua kezaliman tadi akan dihapuskan dengan apa? Dengan ilmu. Tamam. Dimusuhi si jahil dan juga syaitan. Dan maka orang-orang yang berilmu ni, bila mana mereka ingin menghapuskan dua kegelapan ini, kegelapan jahil dan kegelapan zalim, maka sudah tentu bagi dua kegelapan tadi ada tenteranya. Maka tentera bagi jahil adalah si jahil. Maka mereka akan marah pada waktu tersebut ketika mana ahli ilmu ingin membenteras kejahilan. Dengan apa surah sekalipun. Maka ketika nak membenteras kejahilan, pasti akan ada musuh. Pasti akan ada musuh. Kerana kejahilan perlu dihapuskan. Kalau tidak dihapuskan, umat ini akan jadi barbarian. Umat ini akan jadi badui. Badui dengan makna tidak ada akhlak, tidak ada adab. Itu maksud badui yang saya maksudkan. Bukan badui maksudnya dia jadi orang kampung, tidak. Karena orang kampung itu bukan maksudnya. Ini kalam ni bahasanya bahasa yang panggil apa? Ringkasan yang saya ingin sampaikan dimaksudkan tadi adalah kejahilan tersebut. Kekerasan. Karena tanpa ilmu, orang tadi akan jadi keras. Karena itu Arab Badui, ketika mereka mula datang bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka datang dengan kekerasan. Mereka datang dengan kejahilan. Tapi setelah berada dengan Nabi, dimasukkan oleh Nabi pancaran ilmu, nur ke dalam hati mereka. Apa yang berlaku setelahnya? Menjadi araqun nas. Manusia yang paling lembut. Manusia yang paling beradab. Kenapa? Karena pancarannya ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Maka mau tidak mau umat ini perlu diubah dengan ilmu. Tidak ada jalan lain melainkan dengan ilmu. Lain daripada itu amal, ialah setelah ilmu baru amal. Macam mana nak beramal kalau tidak ada ilmu? Maka ilmu adalah sebaik-baik petunjuk yang diutuskan oleh Allah Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan, waktu ketika mana turunnya ayat Allah Ta'ala yang pertama, Allah Ta'ala sebutkan Iqra. Disuruh kepada Nabi dengan ayat Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam keadaan masyarakat Mekah pada waktu tersebut penuh dengan kezaliman. Penuh dengan korupsi. Penuh dengan penindasan. Dan pelbagai perkara buruk yang dilakukan oleh mereka, oleh Arab jahiliah pada waktu tersebut. Masyarakat jahiliah pada waktu itu. Tiba-tiba Allah Ta'ala turun Iqra. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut pada itu adil? Berlaku adil. Suruh orang berlaku adil di tempat tersebut. Nampak tak? Tegakkan keadilan. Tegakkan hapuskan korupsi. Hapuskan itu, hapuskan ini. Sedangkan waktu itu patutnya dihapuskan itu. Tak, Allah Taala turun ayat Iqra. Maknanya apa di sini? Maksudnya dengan ilmu. Disuruh oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disebutkan Iqra.
Iqra' dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya iqra' mujarrad, iqra' mutlaqan, baca apa saja? La. Baca dengan nama Tuhanmu. Maksudnya mesti dengan bantuan, musahabah, barakah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ilmu tidak disertai dengan barakahnya Allah, barakahnya nama Allah taala. Ilmu tak disertakan dengan barakah, ini akan membawa kepada jahil. Ini akan membawa kepada keras. Ini akan membawa kepada zalim. Ini akan membawa kepada keburukan, tidak akan membawa kepada kebaikan. Karena itu Iqra' yang dimaksudkan dalam ayat tadi, yakni dibaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini menunjukkan bahawa ilmu itu penting. Permulaan ayat Allah Taala suruh kepada Nabi adalah dengan ilmu, bukan dengan sesuatu yang lain. Maka kalau pemimpin masyarakat memulakan kepimpinan mereka tersebut dengan disebarkan ilmu, diberikan kebaikan kepada umat dengan ilmu, maka pada waktu tersebut umat ini akan terjaga. Tamam? Masyarakat jahiliyah diutuskan Nabi SAW memberikan ilmu, maka masyarakat tadi berubah menjadi masyarakat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tidak akan mampu dilakukan kalau tidak ada ilmu. Jadi kamu adalah umat yang terbaik. Kami orang syarah ayat ni. Kamu akan jadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena kamu amar ma'ruf nahi munkar. Terberhenti cakap itu. Maksudnya kena amar ma'ruf nahi munkar baru jadi umat terbaik. Jadi kita kena tentang kezaliman. Kena bagi tahu ni tak betul dan sebagainya. Macam mana kita nak tahu kata ni tak betul dan ni betul kalau tidak ada ilmu? Maka lazim daripada ayat tersebut sebenarnya untuk maklumkan kepada kita tu natijahnya. Natijah daripada ilmu itu orang tu akan tahu ini betul, ini tidak betul. Maka pada waktu tersebut dia mampu untuk suruh orang ni buat baik dan suruh orang tinggal benda yang tidak baik. Tamam? Maka orang tak mau dengan apa? Dengan ilmu terlebih dahulu. Sebab tu dengan ilmu akan dihapuskan dua kegelapan. Kejahilan, kezaliman dihapuskan, dimusuhi si jahil dan juga syaitan. Maka syaitan juga akan memusuhi. Kerana syaitan adalah kepala bapak ni. Kepala bapak dia adalah bapak dia kepada kejahilan tu. Boleh? Kepala bapak jahil tu lah. Iaitu apa dia? Syaitan. Baik. Jadi selesai 14 bait. Senang baca kitab sendiri ni. Nah. Baca kitab ulama lain tulis. Dia nak kena tengok macam mana maksud yang dimaksudkan oleh pengarang. Ni pengarang, hak yang duk baca ni pengarang sendiri, jadi ikut suka dia nak cara ke mana pun. Ya. Sebab dia lebih tahu murad dia. Kenapa dia tulis kitab tu. Yang tu dia. Itu senang baca kitab sendiri. Tamhid. Yang ni sebagai permulaan kepada perbahasan kitab. Baik. Semua dengar lah? Alhamdulillah dengar. Masya Allah. Pakat dengar habis dah. Takut umur pendek. Baik. Tamhid. Perkara asas yang diperlukan penuntut ilmu. Apa perkara asas yang diperlukan oleh para penuntut ilmu? Bait yang ke-15. Hai saudara yang ku cintai semua. Asas tuntut ilmu itu 4 juz. Yang ni sebagai pembuka kepada perbahasan kita. Maknanya seorang tadi nak menuntut ilmu kena ada keempat asas ini. Asas ini adalah yang paling utama. Sama? Asas tuntut ilmu itu 4 juz. Apa dia yang pertama? Syaikhun fattah, guru pembuka utama. Aqlun rajah, akal bijak, penyempurna. Jadi yang pertama, asas bagi ilmu adalah syaikhun fattah. Ini kalam siapa ni yang disebut ni? Ini dinakalkan daripada kalam Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu. Ada di sini ke kitab? Disebut dalam kitab Sab'ah Kutub Mufidah. Itu dalam kitab Fawaid Makkiyah. Fawaid Makkiyah disebut tentang perkataan ini. Ada 4 asas bagi ilmu. Apa dia sebut itu? Alatul ilmi 4. Alatul ilmi 4. Ini alat bagi ilmu itu 4. Nampak tak? Alatul ilmi 4. Ada 4 alat bagi ilmu. Yang pertama apa dia? Syaikhun fattah. Syaikhun fattah maknanya apa dia? Guru pembuka utama.
Dia kena ada guru yang menjadi fatih kepada murid tersebut. Sebab tu, yang pertama asasnya mesti guru. Seorang murid perlu ada guru yang membimbingnya. Tidak boleh seorang murid tadi keluar tanpa ada guru yang membimbing. Maka Sayyidina Rasul SAW pembimbingnya adalah Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Para sahabat Nabi pembimbingnya, guru pembuka kepada para sahabat adalah Sayyidina Rasul SAW. Guru pembimbing kepada para tabi'in adalah para sahabat Nabi. Guru pembimbing kepada para tabi'in pula adalah para tabi'in. Dan bersambung silsilah tadi sampailah kepada umat sekarang. Karena itu, kata sebahagian ulama, al-isnadu minad din, laula al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Itu kalam siapa tu? Sayyidina Abdullah Ibn Mubarak. Kata beliau, al-isnadu minad din, laula al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Maka sanad itu daripada agama. Jadi sanadnya apa dia? Sanadul riwayah, sanadul dirayah, sanadul tazkiyah. Semua tadi diperlukan untuk apa? Untuk fattah. Karena ilmu ni perlu kepada pembukanya. Faham? Baik. Dijawab azan. Begitu boleh berhenti tak? Suara tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Sayyidina Al-Fadila Ba'aswaq. Baik. Ini asas yang pertama. Alat yang pertama itu Syekhun Fattah. Guru pembuka utama. Itu terjemahan terus. Syekhun Fattah maknanya daripada guru pembuka utama. Aqlun rajah. Akal bijak penyempurna. Jadi akal rajah ini adalah suatu yang diperlukan. Karena akal ada dua. Ada dipanggil akal kasbi dan ada panggil akal wahbi. Aqlun kasbi dan aqlu wahbi. Faham? Jadi akal kasbi ini akal yang perlu diusahakan oleh seorang tadi. Ada seorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kebijaksanaan kepadanya dengan anugerah daripada Allah. Maksudnya telah dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang bijak. Maka dipanggil aqlun wahbi. Yang akal yang telah dijadikan anugerah. Bukan wahabi. Akal wahabi tak cerdik. Aqlun wahbi. Maksudnya anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? Yang kedua akal kasbi. Aqlun kasbi maksudnya dia ni perlu dengan menuntut dengan lebih. Perlu berusaha untuk mengasah akalnya. Itu ada sebahagian ulama yang mana mereka tidak terkenal dengan akalnya terlalu bijak. Seperti Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu akalnya bijak. Seperti Al-Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Ada sebahagian ulama yang mana mereka ini orang biasa saja. Tapi disebabkan kerana mendapatkan guru yang fattah dan kemudian mereka berusaha bersungguh-sungguh di samping memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka aqlun rajah. Jadi akal ada dua, kedua-dua tadi perlu diberikan perhatian oleh kita. Tamam? Itu alat yang kedua. Alat yang ketiga apa dia? Kutubun sihah, yang mu'tamad pegangannya. Yakni kitab yang sihah. Apa makna kitab yang sahih? Yang mu'tamad pegangannya? Ini kata Ahmad, guruku yang mulia. Siapa Ahmad di sini? Ini Syekh Ahmad Mamduh. Ini guru fattah saya. Guru saya Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala ketika mensyarahkan kepada saya tentang maksud kutubun sihah, kata beliau dimaksudkan dengan kutubun sihah adalah kutubun mu'tamadah. Yakni kitab yang mu'tamad. Bukan dimaksudkan di situ adalah kitab yang sahih. Seperti dipaham oleh sebagian orang, maksudnya pegang kitab yang sahih-sahih saja. Jangan pegang yang dhaif. Akhirnya tolak hadis dhaif, pegang hadis sahih saja. Tak, bukan tu maksud dia.
Kutubun sihah di sini maksudnya kutubun mu'tamadah. Ataupun dipanggil dalam bahasa pengajian sekarang dipanggil kutubud dirasi. Kitab-kitab yang diterima oleh jamaah ulama untuk dijadikan sebagai silibus pengajian. Karena itu setiap tempat pengajian yang diiktibar, mereka ada sistem pengajian yang telah mereka susun dan kitab-kitab yang mereka jadikan sebagai pilihan untuk dijadikan sebagai kitab pengajian. Karena ada kitab yang dipanggil kitab maraja, kitab yang dirujuk sahaja. Ada kitab yang dipanggil kitab madrasi, iaitu kitab yang memang dipelajari kerana di dalamnya terdapat kunci. Yang digunakan oleh penuntut ilmu untuk irtiqa, naik kepada peringkat yang seterusnya. Sebab tu disusun kitab ada peringkatnya mubtadi'. Ada peringkat kitabnya peringkat mutawassit, peringkat wasat, dan ada peringkat yang peringkatnya intihad, peringkat muntahi, untuk peringkat yang terakhir. Nampak? Jadi peringkat permulaan, peringkat pertengahan dan peringkat pengakhiran bagi kitab-kitab tersebut disusun mengikut kepada peringkat masing-masing. Kalau itu di Al-Azhar Al-Sharif pada waktu ketika dahulu dipelajari 12 bidang ilmu. Disebutkan oleh Maulana Syekh Usamah Al-Azhari dalam kitab ini. Jamharah A'lam Al-Azhar Al-Sharif. Dalam jilid yang pertama disebutkan madrasah dan juga bagaimana susunan kitab yang disebutkan di dalam yang digunakan oleh para ulama Al-Azhar pada zaman tersebut. Penting kitab ini untuk dipelajari dan dibaca oleh para ilmuwan khususnya Az-Zahirah, orang yang belajar Azhar. Macam mana dia belajar Azhar tapi dia sendiri tak tahu macam mana Azhar keluarkan hasilnya. Itu ajaib. Kalau orang boleh keluar daripada Azhar tiba-tiba bawa faham yang lain daripada Al-Azhar. Ajaib. Kalau mereka katakan bahawa itu Syekh Usamah punya pandangan, ada lagi ulama Azhar lain yang tak sama pandangan dengan dia. Ini orang yang panggil apa? Orang panggil ta'ti tapi nak bercakap. Itu ya. Bahasa Kedah. Pendek. Ta'ti tapi nak bercakap. Nama? Syekh Usamah bukan dia maklum kata dia yang mula buat benda tersebut. Dia cuma bagi tahu balik apa yang telah dilakukan oleh Jamharah Al-Azahirah. Yang dilakukan oleh kelompok besar para ulama Azhar sejak daripada beberapa kurun yang lepas. Maksudnya ini telah menjadi silibus yang digunakan pakai dan berterusan sampai sekarang. Tamam? Jadi kalau kata dipaham dengan baik macam tu, dipahami bahawa Azhar ini akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Difahami bahawa Al-Azhar Al-Syarif itu adalah berpegang dengan suluknya para ahli sufi dan kemudian berpegang dengan salah satu daripada mazhab yang 4. Maka mereka tidak akan mendakwa bahawa Azhar juga boleh mengeluarkan Salafi. Ada Azhar juga, daripada Azhar juga keluarnya jadi Wahabi dan sebagainya. Ini dakwaan yang tafih. Maknanya keluar daripada orang-orang yang mulutnya tak ada khimah langsung. Dan sebahagian guru-guru yang ada di Azhar yang membawa fahaman tersebut, itu bukan mewakili Al-Azhar Al-Syarif. Nampak? Kerana Al-Azhar bukan daripada batang tubuh mereka. Azhar itu manhaj. Azhar adalah manhaj. Yang bawa manhaj lain daripada itu, mereka mungkin berjubah dengan jubahnya Azhar, mungkin berpakaian dengan pakaian, dipanggil mereka ni adalah orang yang keluar daripada Al-Azhar Al-Syarif, tapi mereka bukan Azahirah. Mana Azhari adalah yang berpegang dengan akidahnya Asy'ariyah dan Maturidi, yang berpegang dengan salah satu, beramal dengan salah satu daripada mazhab yang 4, dan kemudian bersuluk dengan salah satu bersuluk dengan suluknya para sufiyah yang mu'tabarah. Iaitu jalannya Al-Imam Al-Ghazali dan jalannya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Itu dia. Baik. Tamam? Jadi kutubun sihah yang mu'tamad pegangannya. Ini ada kitab yang dikarang oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah taala. Kutubun mukawwanah lil fikr al-islami as-sunni. Karena Syekh Ali Jum'ah hafizahullah taala. Ini kitab ini penting untuk dibaca. Karena dalam ini disebutkan tentang kitab-kitab yang mana disusun oleh masyayikh untuk kita memahami bagaimana para ulama ada di dalam ini kitabnya kitab yang madrasi, ada kitabnya kitab maraja'. Tapi gabungan dalam ini macam-macam lah. Cuma dalam Jamharah
Disebutkan oleh Syekh Usamah kitab-kitab yang mana disusun oleh para ulama Azhar untuk pengajian. Faham? Nak buat balik tadi. Buat tadi. Penuh. Baik. Sebab tu tidak tahu kitab dan tidak tahu susunan kitab untuk mengaji, maka orang ni akan jadi tahayyur. Dia akan jadi cempera, orang panggil. Orang Kedah kata cempera. Cempera ni apa dia? Tak tahu pergi ikut mana. Kitab tu dia nak mengaji, kitab ni dia tak mengaji. Dia tak masuk lagi ikut peringkat yang pertama. Dia terus nak langkau peringkat yang kedua. Tak ada disiplin maknanya. Kenapa? Kerana tidak ada Syekhul Fattah. Dan kerana tidak tersusun alat ni dengan baik. Maka sebab tu kena ambil perhatian apa yang kita sebutkan. Kesungguhan ini yang paling utama. Ini yang keempat. Yang keempat ni yang paling utama, iaitu kesungguhan. Kenapa? Karena kalau seorang tadi ada guru yang pembuka, kalau dia ada akal yang rajih, kalau dia ada kitab yang mu'tamad, tapi dia tak bersungguh, tak jadi. Untuk guru mengajak, dia tak mengajak pun tak apa, tak mengajak pun tak apa. Dia tak bersungguh pun. Nak mengaji pun tak bersungguh. Nak dapatkan ilmu tak bersungguh. Nak muzakarah tak bersungguh. Semua tak bersungguh. Maka pada waktu tersebut tidak akan ada nilainya apa-apa langsung. Karena itu yang paling penting adalah apa? Paling penting adalah kesungguhan. Da'bun ilhah, menyempurna bilangannya. Iaitu kena bersungguh-sungguh. Untuk mendapatkan ilmu. Atau dengan bahasa lain kita sebutkan sebagai himmah aliyah. Himmahnya kena tinggi untuk mendapatkan ilmu. Barulah mereka akan mendapatkan kebaikan tersebut. Tamam? Jika lengkap syarat yang ku sebutkannya, bersyukurlah. Ini rezeki, bersyukurlah. Ini rezeki darinya. Baca rezeki. Jika lengkap syarat yang ku sebutkannya, bersyukurlah. Ini rezeki darinya. Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kerana ini rezeki. Kalau kita lengkap 4 syarat ni, maka ini rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maka jangan diabaikan dan jangan ditinggalkan. Kalau dah ada guru pembuka yang bagi jalan kepada kita, nak mengaji apa dulu, nak kena tuntut apa dulu, guru mana yang kamu patut pergi, kitab apa yang patut kamu kuasai dulu. Ini kitabnya madrasi, ini bukan kitab madrasi. Asal saya main mengaji hadis terus nak buka Fathul Bari. Sekan sangat tu. Sebab tu ulama bila buka, dia akan mula buka kitab apa dulu? Arba'in dulu. Kenapa dibagi Arba'in dulu kepada masyarakat untuk diajar Arba'in? Kerana dalam Arba'in terkandung, kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, keseluruhan dalil daripada sunnah yang diperlukan dalam agama. Kerana ada sebahagian hadis dalam tu yang mana melengkapi 1/3 daripada agama. Ada hadis dalam tu yang melengkapi 1/4 daripada agama. Jadi digabungkan oleh Al-Imam Nawawi khulasah bagi hadis-hadis tersebut dalam 42 hadis. Itu maksud dia. Tamam? Sehingga hadis Sayyidina Jibril alaihi salam yang kedua dipanggil Ummul Hadis. Seperti Al-Fatihah Ummul Quran, hadis Sayyidina Jibril adalah Ummul Hadis. Karena dalamnya terkandung perbahasan yang luas berkenaan dengan fiqh, akidah dan juga tasawuf. Karena 3 itu adalah 3 rukun yang utama. Dan kemudian tidak ditinggalkan yang keempat, iaitu apa? Iaitu fitan. Iaitu fiqhul fitan. Jadi fiqh berkenaan dengan fitan. Fitnah akhir zaman, tanda kiamat dan sebagainya. Maka 4 perkara ni adalah perkara yang penting, yang telah disusun oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni dengan fiqh tahawulat pada fiqh yang keempat tersebut. Kerana memahami yang keempat ni juga adalah keperluan pada setiap zaman. Dan 4 ni telah dibahaskan oleh Al-Imam Allahumma salli ala sayyidina As-Sayyadi. 2 jilid kitab keluar. Syarah hadis tu saja. Hadis Jibril alaihi salam disyarahkan jadi 2 jilid kitab. Maulana Habib Zain bin Sumit mensyarahkan hadis Jibril, keluar 1 buah kitab khusus. Jadi bukan hadis yang kecil. Boleh keluar 1 kitab lagi pula. Setiap hadisnya ada perbahasan. Maulana Syekh Muhammad bin Husaini tu ambil kitab tu. Risalah dia tu. Lagi. Oh, lagi. Oh. Ni. Sayyidina Al-Allamah Sayyid Ahmad bin Al-Husaini
digelar Syafi'i Saghir. Dia bahaskan tentang apa dia? Kitabu Nihayatil Ahkam fi bayani mali niyyati minal ahkam. Bincang bab niat saja. Berapa jilid? Ni, 7 jilid ni. Berapa muka surat? Ni. Tak habis ni. Ni. Tebal ni. Tebal ni saja bab niat saja. Mali ahkami minan niyyah. Kitab tajuk dia pada Nihayatul Ahkam fi bayani mali niyyati minal ahkam. Allah. Ataupun nihayatul fi bayani mali niyyati minal ahkam. Ni, tebal ni. Pada apa 189 muka surat. 189 muka surat dan tulisannya besar mana? Ni, besar-besar ni. Besar kecil-kecil. Ni kalau kata kita tahqiq balik, cetak balik, dan keluar 2 jilid. Bab apa? Bab niat saja. Bab niat saja jadi dibahas oleh beliau sampai tak macam tu sekali. Dalam Majmu' Rasail, Majmu' Mu'allafat Al-Allamah Sayyid Ahmad bin Al-Husaini. Pengarang kepada Syarah Al-Um. Dia mensyarahkan Al-Um pada rubuk ibadat saja 20 jilid. Dan masih maktuta kitabnya. Ada di Darul Kutub Misriyah. Tak dikeluarkan lagi. Tak ada siapa tahqiq lagi kitab tersebut. 20 jilid. 20 jilid tu hanya rubuk ibadat daripada Al-Um. Tu tak masuk muamalat lagi sebab dia tak sempat siapkan. Dia hanya sempat siapkan rubuk ibadat saja. 20 jilid. Ajib. Ini salah seorang daripada alim kabir Al-Azhar Al-Sharif yang ada pada tersebut. Baik. Jadi arba'in diajar dulu pada hadis. Tidak dibelajar tu. Kita tak belajar kitab Fathul Bari. Tapi bila sampai kepada peringkat Sahih Al-Imam Al-Bukhari dipelajari, maka ulama tak baca Fathul Bari sebagai kitab tadris. Ulama baca kitab apa? Baca kitab Irsyadus Sari, Al-Imam Al-Qustullani. Kenapa? Karena itu kitab tadris, kata ulama. Ini dipakai oleh jamaah ulama bahawa ini adalah kitab tadris. Sebab tu kitab tadris perlu diketahui. Kenapa ulama-ulama kita baca kitab Fathul Qarib sebagai kitab tadris? Di pesantren, di Al-Azhar Al-Sharif, dia pelajari Fathul Qarib. Kenapa kita tak baca Majmu'? Lagi sekarang ni baca Al-Um, itu lagi hebat. Tu kita heran, macam mana dia baca Al-Um? Al-Um kitab tadris. Tak, mungkin tadris pada satu zaman, tidak tadris pada zaman kita. Tadris pada zaman Al-Imam Syafi'i. Tapi tidak tadris pada zaman lah. Boleh. Jadi tadris macam mana? Kita tak faham. Akhirnya disadur oleh para ulama, turun daripada Al-Um juga. Cuma Al-Um ni macam lautan yang luas. Kemudian daripadanya ada anak-anak sungai. Keluarlah anak sungai Minhaj. Keluarlah anak sungai Rawdah. Tamam? Keluarlah daripadanya Fathul Qarib. Yang diambil sadurannya daripada apa? Daripada usulnya Al-Imam Syafi'i. Kalau tidak, apa kita mazhab Syafi'i? Kerana dia ambil daripada usul Al-Imam Syafi'i. Tafsir. Nak baca tafsir apa? Kalau kata untuk tadris, dibaca Jalalain. Kenapa dibaca Jalalain sebagai tafsir tadris? Setelah habis Jalalain, dibaca Baydawi. Ataupun Abu Su'ud. Ataupun An-Nasafi. Kenapa dipilih kitab-kitab ini sebagai kitab tadris? Kerana kitab ini di dalamnya ada kunci. Macam mana nak baca tafsir? Sama. Kalau buka tafsir terus kepada kitab Tahrir Al-Imam Ibn Ashur. Kalau buka terus kitab ni Tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, akhirnya seorang tadi tak dapat apa terus. Kenapa? Kerana dia tak dapat kunci. Faham? Bila seronok kalau kata habis kitab. Tapi tak dapat faham apa. Kerana tu ulama susun pada setiap ilmu ada kitab kuncinya. Ada kitab pemulanya. Ada kitab pertengahannya. Ada kitab pengakhirannya. Ada disiplinnya. Begitu juga ilmu tasawuf. Tasawuf teori maknanya. Tasawuf dari segi teori, ada kitab yang perlu dipelajari ikut peringkatnya. Sebelum masuk kepada tasawuf zauqi. Dan seorang tadi tidak akan boleh mengaku kata dia akan terus sampai kepada zauqnya tasawuf kalau dia tidak lalui jalan syariat. Jalan pengajian dahulu seperti mana yang telah dilalui oleh para masyayikh yang terdahulu. Melainkan orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Mereka diberi laduni oleh Allah. Baik. Faham? Kalau faham yang itu, insya-Allah kita akan dipilih ataupun melalui jalan yang sepatutnya. Kerana tu para masyayikh Al-Azhar Al-Sharif
Dan kita di Ruak Jawi pun nak usahakan perkara tersebut. Bukan Al-Azhar tidak laksanakan perkara tadi. Tapi Al-Azhar pada sistem yang barakah pada waktu ketika terdahulu semakin dihakis. Nampak tak? Khususnya dengan sistem kuliah yang ada dan kemudian dengan sistem peperiksaan yang telah menjerut para penuntut ilmu, dan kemudian hanya dengan keluar dapat satu sijil menganggap bahawa inilah bukti kepada keilmuan dia. Tak. Jadi disebabkan kerana itu perlu kepada institusi yang mana memperjuangkan kembali apa yang telah dibawa oleh para ulama yang terdahulu. Maka Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala antara ulama yang kembali menghidupkan semula sistem tadi. Nah, setelah sirna daripada perkara tersebut. Jadi lebih kurang 20 tahun yang lalu ataupun hampir 30 tahun yang lalu, Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah telah mula mendidik para murid beliau 30 tahun yang lalu. Saya duduk di Mesir dekat 20 tahun dah. Jadi lebih kurang dalam 10 tahun sebelum saya sampai, Syekh Ali dah mula mendidik anak-anak muridnya. Sehinggalah ketika kami sampai ke Mesir, waktu ketika tersebut yang keluar mendidik pada waktu itu adalah anak-anak murid Maulana Syekh Ali. Dan kemudian berterusan sampai sekarang. Nah, kami pun sempat, saya sampai dulu di Mesir 2004. Sempat sekejap dengan zaman Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah pada pengakhiran beliau masih lagi mengajar di Masjid Al-Azhar. Maksudnya mengajar dengan maksud pada waktu itu pun banyak dengan majlis sama. Baca Sunan Nasa'i. Kemudian dibacakan Ashbah wa Nadhair, cuma Syekh syarah tapi tak sempat khatam. Tamam. Dan kami bila dengar balik daripada masyayikh, daripada Syekh Ahmad Mamduh, guru saya, daripada Syekh Said Shaltut, dan masyayikh-masyayikh yang sempat belajar dengan Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, yakni di di rumah beliau, belajar di Masjid Al-Azhar Al-Sharif dengan sistem tersebut. Yang kata Maulana Syekh Ahmad, waktu mula Syekh Ali Jumaah hafizahullah pindah daripada rumah beliau ke Masjid Al-Azhar, dapat surat daripada Kementerian Wizarah Awqaf, yang Syekh Ali Jumaah hantar surat kepada Syekh Hamid Zakzuk rahimahullah pada waktu tersebut untuk minta izin mengajar di Masjid Al-Azhar Al-Sharif, buka majlis. Diberikan izin, walaupun Syekh Ali Jumaah waktu itu ahli majlis fatwa Mesir. Nah, masih tak mufti lagi waktu itu. Kemudian ahli majma' buhuth, pensyarah di Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Nah, maksudnya ada mansab yang besar pada waktu itu di Mesir, tapi tetap juga melalui sistem untuk tak surat. Akhirnya dibenarkan oleh Wizarah Awqaf, Syekh Ali mula buat majlis. Ada berapa orang yang ikut waktu itu? 16 orang. 16 orang ni, kebanyakan yang kata Maulana Syekh Ahmad, semuanya menjadi bintang selepas itu. Berapa tahun? Lebih kurang 6 tahun ke 7 tahun saja Syekh Ali didik. Bermula daripada pukul 7 pagi sampai zuhur. Setiap hari. Bidunil inqita', kata Syekh Ahmad. Tanpa putus kelas. Setiap hari. 7 pagi sampai pukul 12 tengah hari. So, 5 jam Syekh Ali akan duduk bersama para penuntut ilmu. Ada 15 orang, 16 orang. Dan kemudian mula akan baca kitab. Daripada kitab yang satu tukar ke kitab lain. Kitab ini tukar ke kitab sekian. Selama lebih kurang 6 tahun ke 7 tahun. Dan akhirnya keluar generasi yang mana mampu untuk memberikan panduan kepada umat. Kami ini adalah cucu-cucunya beliau. Nah, kami ini pangkat cucu dah sebenarnya. Cucu kepada Maulana Syekh Ali. Kerana Syekh Ali dah keluarkan anak-anaknya. Anak-anak dia pula didik anak-anak muridnya setelah itu. Faham? Sebab itu perlu kepada guru pembuka. Tidak ada guru pembuka, maka murid tadi akan jadi tahayyur. Murid itu akan jadi sombong. Murid itu akan nanti jadi tidak ada panduan pada waktu tersebut. Faham? Jadi, kerana itu perlu kepada keempat-empat alat tersebut. Ini tamhid kepada seorang tadi menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa kepada Allah. Doa sungguh-sungguh, ya Allah, berikan saya guru pembuka. Berikan saya akal yang sempurna. Berikan kepada saya kitab yang mampu untuk saya jadikan sebagai panduan dalam pengajian saya. Nah, dan juga berikan saya kesungguhan. Itu yang paling utama. Karena kalau ada semua benda tersebut, tapi tidak ada kesungguhan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa faedah pada waktu tersebut. Tamam? Kemudian, fasal yang seterusnya, masuk fasal pada menyatakan tentang ikhlas kerana Allah Ta'ala ketika menuntut ilmu. Ini esok insya-Allah kita akan sambung perbahasannya. Nah, esok kita akan baca pada bab yang pada bab ini insya-Allah.
pada pasal ikhlas dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa lah moga suara saya ni elok balik. Dari pagi tak ada nak minum dan kena puasa. Jadi suara kadang-kadang habis. Sebab baru cakap tak nanti. Jadi esok kita akan sambung bahasan kita. Jadi sakat tu dulu untuk hari ini. Jadi kita tutup majlis kita pada hari ini dengan baca doa al-istighatsah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا إليك فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما انظر إلى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى وقد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفونا شوكة وشدة واستنقصونا عدة وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لدنا بجاهك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كهف الضعيف نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمرات أنت الذي نرجو لدفع الحسرات أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينال غيره يا منقذ الغرق ويا حنان ويا منجي الهلك ويا منان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب عز الدواء يا سريع يا قريب وقد ملدنا ربنا الأكفا ومنك ربنا رجونا اللطفا فالتب بنا فيما به قضيت وردنا بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغلبة واقصد أذى الشر على من طلبه يفصم حبلهم ويصمي الظهر واعكس مرادهم وخيب سعيهم واهزم جيوشهم وأفسد رأيهم وعجل اللهم فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدرتك يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطقنا قوة للدفع ولا استطعنا حيلة للنفع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجت من خيرك الظنون بنفس ما تقول كن يكون يا ربي بك توصل لما لديك وبك توسل يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين
الدين وراحة المحتاج والمسكين، واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة، واجعل من الستر الجميل حرزها، واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون، بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه خير الخلق يا رباه، وجاه ما به دعاك الأنبياء وجاه ما به دعاك الأولياء، وجاه قدر القطب الأوتاد وجاه عالي الجرس والأفراد، وجاه الأخيار وجاه النجب وجاه الأبدال وجاه النقب، وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر، وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره، وجاه آيات الكتاب المحكم وجاه الاسم الأعظم المعظم. يا ربي يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء حقرا، وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد مسعى، بمحض فضلي قبول من ألغى حساب العدل، وامنن علينا منة الكريم واعطف علينا عطفة الحليم، وانشر علينا يا رحيم رحمتك، وخل لنا في سائر الأقوال واختر لنا في سائر الأفعال. يا رب واجعل دأبنا التمسك بالسنة الغراء والتنسك، واحصل لنا أغراضنا المختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة، واجمع لنا ما بين علم وعمل، واصرف إلى دار البقاء منا الأمل، وانهج بنا يا رب ناج السعداء، واختم لنا يا رب ختم الشهداء، واجعل بنينا فضلاء صلحا وعلماء عاملين نصحا، وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جمع الشمل يا رب، وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعز الدين، وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه عنه قلبه يا رب، وانصر ديننا المحمدي، واجعل ختام عزه كما بدي، واحفظه يا رب بحفظ العلماء، وارفع منار نوره إلى السماء، واعف وعاف واكف واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا، وصل يا رب على المختار صلاتك الكاملة المقدار، صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره، ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا، والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.